Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi ucapkan buat semua penonton Malaysia. Hari ini Assalamualaikum. kita bertemu lagi hari Isnin 11 Januari 2021. Pastinya minggu kedua Januari ini kita teruskan rutin kita dengan apa saja tanggungjawab yang telah diberikan kepada kita. Ya, betul. Bersama Fariha dan saya Ali Iskandar, dan kita ada rakan tugas sebentar lagi kita akan perkenalkan beliau. Hari ini sekejap dah masuk minggu kedua kan, Januari. Sekejap saja, 11 Januari 27 Jamadil Akhir, Jamadil Awal maafkan saya, 1442 Hijriah. Kita harapkan anda yang memulakan hari bekerja hari ini dapat bekerja dan menjalankan SOP dengan sebaik-baiknya. Kita dengar kes yang semakin memuncak ini dan kali ini penekanan lebih kepada kematian. Ya. Bilangan kes kematian dalam tempoh beberapa hari saja tahun 2021 lebih kurang hampir ke berapa? 80 kes. 80 kes. Setakat semalam sahaja. Maknanya kalau ini dikongsikan di Twitter, Tan Sri Nur Hisham sendiri bahawa dia kata kalau tahun lalu 2020 dalam masa 9 bulan yang pertama tu 2020 kes kematian kurang daripada 100 kes kematian. Tapi setakat semalam sahaja 10 hari dalam Januari 2021 angkanya telah mencecah 80 kes kematian. Ini yang perlu ditekankan sekarang ini. Bagaimana Barisan Hadapan ini perlu berjuang tanpa henti. Bayangkan di hospital sahaja ruangnya telah tidak mencukupi. Maknanya kes-kes yang berisiko tinggi untuk dijangkiti itu sangat tinggi. Kalau mereka ini memerlukan ventilator yang perlu diuruskan di zon ICU, tidak lagi mampu menampung mereka di zon ICU, tetapi terpaksa memindahkan mereka ini diuruskan di zon kecemasan. Bayangkan, kita tahu kan kalau di hospital tu ICU di mana, zon kecemasan di mana, maknanya dah terlalu penuh hospital dengan kes COVID-19 ini. Ya, itu ada. Yang menarik tentang perkongsian atau titipan Tan Sri Nur Hisham ialah disertakan juga dengan gambar-gambar pengkebumian. Yang pastinya melihatkan kerumitan di situ. Kalau sebelum ini pengkebumian lebih menjurus kepada keluarga yang berhimpun, tapi kali ini hanya petugas yang memakai PPE tanpa dibina oleh keluarga untuk menghampiri kawasan perkuburan. Jadi ini satu yang barangkali kita lupa dan kita alpa kerana kita rasa macam kita vaksin akan sampai dan sebagainya, kita tak perlu bimbang walaupun disebutkan perangkaan meningkat menurun dan sebagainya, kita rasa macam tak apa, vaksin akan sampai. Jangan begitu. Harus berwaspada, harus terus menjaga kawalan kendiri. Fariha, kita lupa nak pernah kau. Itulah dia Allah. Minta maaf. Marsila. Sampai hati terlupa kat saya. Saya dah tadi terkebir-kebir macam, cepatlah saya tak sabar ni, saya tak Allah ni nak cakap ni. Tak memberi penekanan kepada pentingnya menjaga SOP ni kan. Pentingnya kan situasi sekarang COVID-19 sekarang, dan saya pasti hari ini ramai yang nanti-nantikan pengumuman yang bakal diberikan oleh Perdana Menteri kita Tan Sri Wahidin Yassin mengenai, kita tak tahu apa perkembangan yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri, tapi apa pun kita harapkan yang terbaik buat semua rakyat Malaysia. Apapun keputusannya nanti, saya pasti ini adalah jalan yang terbaik untuk kita dalam melandaikan lekuk COVID-19 yang terjadi. Sebab kita lihat angka trend peningkatan semakin menjadi-jadi, itu sesuatu yang membangkang, dan itu merupakan bagi saya ini adalah satu dugaan buat kita rakyat Malaysia, di mana dahlah kita berdepan dengan situasi pandemik COVID-19, dan dalam masa yang sama sekarang ni kita berdepan pula dengan bencana banjir. Walaupun dapat saya kongsikan sedikit, sempat saya silap-silap surat khabar hari ini, di mana di Harian Metro hari ini katanya 4 bah di 4 negeri bertambah baik, iaitu di Pahang, Terengganu, Kelantan dan juga Perak, menunjukkan trend penurunan kadar mangsa banjir, di mana terdapat beberapa PPS yang telah ditutup di negeri tersebut. Walau bagaimanapun, 4 negeri itu, Johor mencatatkan sedikit pertambahanlah kerana hujan lebat yang berterusan. Apapun kita harapkan yang terbaik buat rakyat Malaysia. Dia kadang-kadang yang keadaan banjir lebih terkawal daripada COVID ni. Betul. Perasan tak? Perasan. Kan yang berluasa, yang seolah-olah macam yang ni yang harus dibimbangi ialah kita yang berada di kawasan yang bukan bencana alam. Itulah dia. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, adakah kita ni terlalu selesa? Adakah kita terlalu rasa seperti yang dikatakan tadi, sebab ada vaksin, kita dah tak takut nak keluar ke sana sini tanpa orang kata tidak mematuhi SOP yang sebetul-betulnya. Kalaulah kita betul-betul mematuhi SOP, betul kita menjaga diri sendiri, menjaga orang sekeliling, kenapa masih peningkatan kes itu kita lihat masih tinggi? Ada juga yang mengambil kesempatan pakai
topeng muka tu dah ikut SOP, tapi banyak lagi benda lain yang tak diberi perhatian. Sepertinya pakai topeng tapi bersentuhan. Baik, kita nak bagikan sedikit perkembangan setakat semalam sahaja. Statistik COVID-19 2,433 kes baharu COVID-19 tinggi. Sebelum ni 1,000 lebih kan, sehari sebelum tu. Dan 9 kes kematian telah dicatatkan. Kalau dilihatkan membabitkan negeri Selangor, paling banyak jumlah kes kematian, dan juga Kuala Lumpur. 5 kluster baru telah dicatatkan setakat semalam. Kalau dilihatkan antara negeri mencatatkan kes tertinggi, ini yang telah diberikan. Ada juga negeri yang kita tak sangka. Sebelum ni Perlis kan tak ada. Semalam ada 5 kes telah dicatatkan. Itulah dia. Okey, teruskan mengambil endah dengan apa yang kami kongsikan ini, apa yang media kongsikan dari masa ke masa berkaitan dengan COVID-19 ini. Seperti yang Marsila sebutkan tadi, nantikan pengumuman daripada Perdana Menteri. Tapi ramai yang dah jangka lah. Kita tak mau buat spekulasi. Walau apa pun, bersiap siagalah dengan apa saja kemungkinan. Baik, kita nak kongsikan artikel akhbar hari ini. Tadi masalah di Harian Metro kan? Kita kongsikan di berita harian, di muka hadapan berkenaan dengan banjir juga antara punca yang dikatakan menyebabkan beberapa negeri di pantai timur Semenanjung, khususnya Pahang, dikesan berpunca daripada projek pembersihan tanah bagi tujuan pembalakan dan pertanian di kawasan hutan Banjaran Titiwangsa. Jadi dikongsikan juga, ini antara imej satelit, beberapa bukit dan tanah tinggi di Jerantuk, Tasik Chini, Srijaya, Maran serta Raup kelihatan gondol dipercayai akibat kegiatan pembalakan. Jadi antara pakar geologi dan aktivis alam sekitar percaya ini membawa kesan buruk kepada kawasan sekitar, termasuknya banjir lumpur, terutama apabila musim tengkujuh. Jadi laporan lebih terperinci di halaman ke-8 dan juga 9. Katanya, ini menurut daripada pakar geologi kejuruteraan mekanik tanah dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir. Dia kata, penerokaan hutan di Pahang khususnya semakin tidak terkawal. Sudah tiba masanya kerajaan melakukan sesuatu, termasuk membina sistem saliran alternatif di kawasan tanah tinggi iaitu di kawasan hulu bagi menyalurkan air terutama di kawasan aktif gondol ke kawasan landai iaitu di hilir secara sistematik terutama ketika hujan lebat berintensiti tinggi dan berdurasi lama. Ini perkara yang sangat dibimbangi. Sebelum ni pun sering dah beberapa kali juga isu ini. Itulah dia. Yang mengakibatkan banjir. Ya. Kita bercakap tentang masa sekolah dulu kita belajar tentang istilah tadahan hujan, kawasan tadahan hujan kan. Masa kecil saya tak faham tadahan hujan itu apa. Sebelumnya hutan ni ialah kalau kawasan itu gondol, memang air tidak dapat ditakung oleh kawasan itu kan. Jadi akan bergerak dengan lebih deras. Jadi kita harap sesuatu yang akan dilakukan kalau disyorkanlah saliran alternatif kan supaya mengelakkan daripada kawasan-kawasan penempatan khususnya sebelum ni tidak digazetkan sebagai kawasan banjir tetapi kali ini air naik. Itu yang merisaukan mereka tu. Okey, kembali ke cerita tentang COVID di NST, Industri Islam Berhadapan. Code Red. Code Red ini bermakna kita bersiap siagalah dengan sebarang maklumat atau kemungkinan. Menurut seperti yang Fariha kongsikan tadi juga, Health Director General Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah is gravely concerned over the rise in COVID-19 fatalities. With another 9 deaths from COVID-19 yesterday, the cumulative number for the first 10 days of the year has reached a worrying 80. Maknanya macam satu kematian sehari lebih kurang, kan? Begitu sekali. Dan antara perkembangan yang kita dapat tahu semalam juga dimaklumkan muka surat 4 Tok Pa test positive for COVID-19. Minister in the Prime Minister's Department Economy, Datuk Seri Mustafa Muhammad tested positive for COVID-19 on Saturday night. In a statement yesterday, his office said the Jeli Member of Parliament underwent a COVID screening when he arrived in Kota Baru, Kelantan, from here on Saturday morning. He has been isolated and has been admitted to Raja Perempuan Zainab II Hospital in Kota Baru, Kelantan. Dikabarkan keadaan beliau stabil dan pernah menjalani sesi screening kali pertama pada 1 Januari. Masa itu negatif. Jadi kemungkinan kita tak tahu. Mungkin kali pertama itu negatif, kali kedua positif dan sebagainya. Kita harapkan Tok Pa berada dalam keadaan stabil dan dikurniakan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Okey, yang lain tu berjaga-jagalah. Saya terkesan dengan kisah seorang anak kecil 5 tahun yang 5 tahun kan yang terpaksa dibawa dengan ambulans bersendirian
Cumalah yang menarik ceritanya itu ayahnya ia juga di kuarantin ya. Ya, dapat bertemu dengan ayahnya. Ini antara kisah-kisah rakyat yang berkait dengan COVID-19 ini. Masih ada kongsikan? Ya, saya nak kongsikan di Harian Metro di halaman ke-23 mengenai ini yang berita pada Sabtu lepas mengenai pesawat Sriwijaya yang terhempas, di mana di sini katanya tiada harapan untuk menemui mangsa yang selamat. Perinciannya di halaman ke-23, di mana pada Sabtu lalu kita dikejutkan dengan berita bahawa sebuah pesawat Sriwijaya Air terhempas dan mengorbankan semua 62 penumpang dan juga anak kapal. Dan dikatakan juga bahawa penyelam mencari serpihan dan menemui beberapa serpihan badan manusia, cebisan badan manusia, dan juga terdapat beberapa barang lain seperti kanak-kanak, seluar kanak-kanak, serpihan tayar pecah, jaket keselamatan dan juga lain-lain. Dan pencarian yang dijalankan pada kedalaman 23 meter di dalam laut itu mendapati bahawa tiada harapan untuk menemui penumpang yang masih hidup. Dan difahamkan juga pesawat itu terputus hubungan selepas bertolak dari Jakarta menuju ke Pontianak pada jam 2.36 petang waktu Indonesia Barat sebelum disahkan terhempas di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Itu kita takziah kita ucapkan kepada keluarga mangsa yang terlibat. Dan difahamkan Indonesia merupakan sektor penerbangan Indonesia katanya di sini sebelum ini pernah memiliki reputasi yang buruk sehingga pernah diharamkan untuk memasuki ruang udara di Eropah dan juga Amerika Syarikat. Itu kan selalu kita dengar tragedi pesawat terhempas dan sebagainya. Tapi yang menyedihkan jugalah kan. Kalau kita lihat di laman sosial kan banyak yang berkongsikan berkenaan dengan bagaimana mereka menjumpai serpihan, menjumpai sebahagian daripada anggota badan yang mereka jumpai itu kan. Jadi mungkin itu agak sensitif juga terutamanya kepada pihak keluarga mangsa kan. Tapi bagi mereka itu sesuatu yang semua ingin tahu apa yang dijumpai dan ditemui ketika misi pencarian itu dilakukan. Ya, kita mengharapkan jugalah ada yang menjaga hati keluarga. Kadang-kadang kita tak tahu kan. Indonesia Malaysia ni dekat je. Itulah dia. Dan pastinya tragedi sebegini mengundang kenangan kita yang terpaksa membawa kenangan MH370 yang masih lagi tidak ada penyelesaiannya. Dan ini juga kita harapkan adanya suatu titik noktah lah tak kala kita berdepan dengan tragedi-tragedi ini, terutama dalam kalangan negara yang berdekatan dengan kita kan. Okey, itu antara perkongsian di Surat Khabar. Nak kongsi sikit tentang statistik banjir menerusi portal NADMA ini. Penerbit kita nak kongsikan. Baik. Ini kalau kita lihat kepada portal bencana NADMA ni banyak juga maklumat yang telah dikongsikan berkaitan dengan kawasan banjir, utamanya beberapa negeri yang mungkin kita lihat diancam dengan keadaan banjir ni, Johor, lepas tu Pahang. Maknanya turut diberikan kalau sungai-sungai yang berbahaya kan bagaimana kenaikannya, itu memberi informasi juga. Kalau sebelum ni kalau di Kelantan kata kenapa tak banjir dan sebagainya. Tetapi apa yang membimbangkan kalau di Kota Baru baru-baru ini kan yang saya pergi tu kata air Gombusang tu, Sungai Gombusang dah membawa nak turun ke bawah. Itu yang kadang-kadang kita tengok beberapa kawasan hujan setiap hari tapi tak banjir. Cumanya bimbang dalam beberapa hari itu nanti akan banjir sebab kawasan yang dinaiki air itu akan ke sana kan. Dan ketika Fariha di Kelantan tu bagaimana Fariha lihat situasi? Dia tak, Kota Baru okey. Cumanya di beberapa kawasan di Pantai Cahaya Bulan dah mula naiki air. Maknanya kan kita dah tahulah. Sebelum tu pun pihak bomba telah beri beberapa maklumat bahawa dalam masa ini air akan naik sedikit. Jadi bagusnya bagaimana perincian maklumat yang perlu disalurkan kepada orang awam tu, persediaan awal tu. Maknanya kereta-kereta mereka dah letak di tepi jalan semuanya, dah angkat ke bahagian lebih tinggi. Itu sebenarnya yang bagus. Jadi inilah dia portal bencana NADMA kan. Pemberitahuan itu. Jadi mereka yang berada di kawasan terjejas itu akan melakukan persediaan awal. Ya, itulah dia. Pihak NADMA juga berkongsi cabaran mereka ni kerana sering dipertikaikan dengan kepantasan untuk menguruskan bantuan. Ini kerana cabaran media sosial. Orang awam mula berkongsi tentang situasi tempat mereka dan mengharapkan bantuan datang segera kan. Walaupun sebenarnya dah disusun atur
dengan jentera dan sebagainya, tetapi tidak semestinya dapat digerakkan dengan begitu sahaja. Jadi kita harap orang awam faham dengan situasi ini, tapi apabila dimaklumkan terutama di kawasan digazetkan banjir itu, anda tahu apa yang dilakukan, terutamanya bila dah masuk musim tengkujuh ni kan. Ya, kita dan satu lagi perkara yang menarik ialah ramai yang berkongsi di media sosial tentang seni reka bentuk rumah. Dahulu memang ditinggikan kerana banjir. Jadi arus pemodenan membuatkan rumah pengubahsuaian rumah lebih kepada di atas tanah. Betul. Kan. Jadi ini antara kesan kalau banjir berlaku dan macam-macam lagi lah. Ini satu pendedahan yang menarik lah. Kita mula berfikir bagaimana kita nak bina perumahan yang lebih sesuai dengan iklim dan tempat kita, geografi kita. Betul, dan yang paling penting sekali bila kita tahu kat mana portal yang boleh kita layari untuk mendapatkan maklumat perinci mengenai banjir. Jadi persediaan rapi perlu dibuat, boleh dibuat dan sebagainya. Jadi tak adalah masalah kereta ditenggelami air ataupun berlaku kerosakan ataupun kerugian yang sangat besar disebabkan bencana banjir itu. Termasuk kematian. Betul. Itu yang paling membimbangkan sekali bagaimana pengurusan dan sebagainya. Dan kita juga hari ini nak berkongsikan kepada anda semua mengenai pengalaman peniaga yang terkesan akibat banjir di Temerloh Pahang. Dan kalau dah bersedia di talian kita sekarang ini adalah Encik Muhammad Rizal Muhammad Rosli, mangsa banjir dan juga merupakan pemilik restoran Gobang. Okey, nampaknya belum bersedia lagi. Dan kita masih lagi bercakap mengenai banjir di mana di Temerloh dicatatkan antara daerah yang paling teruk sekali terjejas banjir pada tahun ini. Kalau kita lihat di media sosial, banyak kawasan-kawasan yang ditenggelami air, kalau kedai makan ataupun rumah sampai ke paras bumbung dah airnya. Itu yang macam kita memikirkan bagaimana cara mereka ini berhadapan dengan situasi tersebut. Dan bagi peniaga pula, kita sekarang berdepan dengan situasi pandemik COVID-19. Kita faham bahawa mungkin perniagaan itu agak tidak rancak dan seterusnya ditambah lagi dengan banjir yang melanda. Baik, sekarang nampaknya dah bersedia Encik Muhammad Rizal Muhammad Rosli, merupakan mangsa banjir dan juga pemilik restoran Gobang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh Encik Rizal ceritakan sekarang ni situasi di sana, keadaan cuacanya bagaimana Encik Rizal? Situasi cuaca di Temerloh sekarang agak mendung, sama juga dengan semalam. Lepas tu dalam keadaan banjir sekarang, air makin surut lah. Daripada semalam saya tengok hari ini kalau di kawasan kedai restoran saya ni dah surut 6 kaki lah. Dan kalau mungkin Encik Rizal boleh ceritakan mungkin pada secara kasarnya perkiraannya berapa banyak kerugian yang Encik Rizal alami disebabkan banjir ni? Kerugiannya banyak jugalah, lebih kurang tak kurang dalam 20,000 lah. Sebabnya banyak barang rosak, bahagian dapur, tujahan air banjir itu yang menyebabkan barang-barang rosak lah, macam plywood nak kena betulkan balik, simen yang pecah, macam tu lah. Jadi ini adalah situasi yang pertama kali dialami di restoran Encik ataupun tahun-tahun sebelumnya sudah dilanda banjir juga? Kita ni memang biasalah kena banjir. Sebabnya di restoran Gobang Maju ni memang berhampiran dengan tepi Sungai Pahang lah. Pada 2014, banjir dia lagi besar lah daripada yang 2021 ni. Jadi sekarang ni kita pun nasib baiklah. Dah biasa dalam keadaan ni, kita cepat-cepat simpan barang tu ke tempat yang lebih tinggi lah. Jadinya sebagai kerana dah tahulah setiap saban tahun pastinya dilanda banjir di kawasan tersebut. Jadi persediaan yang Encik Rizal lakukan selain daripada menyimpan barang-barang, apa lagi yang Encik Rizal lakukan dalam menghadapi situasi ini? Cabaran kita selepas ni adalah untuk membersih ke kedai ni. Kita pun tahu dengan banjir ni biasanya lumpur yang agak susah lah kita nak korek dan buang lah. Jadi itulah cabaran dan masalah untuk kita beroperasi semula. Tak kurang daripada 2 minggu lah baru kita boleh beroperasi semula lah. Jadi ketika banjir melanda, saya difahamkan bahawa tak sampai berapa jam air dah naik tinggi. Jadi di restoran itu sendiri, apa yang sempat diselamatkan untuk mengelakkan kerugian tu daripada terus bertambah? Masa air naik tu memang saya tak jaga juga, sebabnya
air naik tu waktu pagi tengok-tengok dah sampai ke hampir ke kedai dah. Jadi bila kita tengok keadaan macam tu, kita nak selamatkan barang-barang tu, kita dah ada pengalaman sebelum ni. Kita bila tengok air di belah hulu, di Tembeling, di belah Semantan, air agak kuat naik. Jadi kita bersama tim cepat-cepatlah mengangkat barang ni dengan kenderaan besar lah untuk selamatkan barang. Jadi kerja-kerja pembersihan setakat ni bagaimana Encik Rizal? Kami jangkakan tengah hari ni ataupun petang lah baru kita start untuk bersih lah. Sebabnya kita tak mau tunggu air betul-betul kering baru kemas. Sebabnya lumpur ni bila dah kering dia susah nak kita korek. Pengalaman saya 2014 lumpur ni hampir 1 jengkal. Bila kita nak korek tu memang susah. Memang menggunakan tenaga yang ramai lah. Jadi kita pun dah ada beli water jet diesel, sebabnya kawasan ni elektrik tak ada. Jadi kita akan cepat-cepat pakai water jet yang menggunakan diesel petrol lah macam tu. Okey, baik. Terima kasih Encik Rizal, mangsa banjir dan juga pemilik restoran Gobang kerana sudi meluangkan masa bersama kami di MHI, dan diharapkan kerja-kerja pembersihan dan segalanya berjalan lancar buat Encik dan juga semua warga di Pahang, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Okey, baik, itu dia tadi pengalaman pemilik restoran yang terpaksa berhadapan dengan banjir. Bagaimana selepas pasca banjir itu melakukan kerja-kerja pembersihan. Pastinya itu bukan sesuatu yang mudah, susah, dan juga kosnya bagaimana untuk membersihkan bekas-bekas banjir itu. Menguruskan pasca banjir itu sebenarnya yang lebih berat. Betul. Kan, perlukan sukarelawan, apatah lagi kita berdepan dengan COVID-19 ni, mungkin tak boleh ramai kan yang boleh membantu dan sebagainya. Itu juga agak berat juga. Baik. Jangan lupa untuk terus sumbangkan bantuan kepada mereka yang terkesan, terutamanya kepada mangsa-mangsa banjir, melalui sumbangan kepada tabung bencana NSTP Media Prima. Akaun nombornya nombor akaunnya adalah Maybank 5141 0532 0757 seperti mana yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Ya, sumbangan amat kami lalukan dan pastinya rakyat Malaysia ni dalam keadaan macam ni ramai yang prihatin. Dan kami juga dimaklumkan pada masa yang sama ada pihak yang memberikan kesempatan juga untuk meminta sumbangan tetapi tidak menyalurkan ke tempat sepatutnya. Betul. Antaranya ada NGO yang baru menyebutkan mendapat sumbangan dana, kemudian katanya pergi ke satu tempat ni tapi tempat itu tidak banjir pun. Jadi banyak perkara. Jadi kalau sumbangan, kalau anda ingin tahu lebih lanjut, anda boleh bertanya kepada pihak yang ingin anda berikan sumbangan itu, mana nak dihantar dan sebagainya. Dan kepada pihak NGO ataupun individu persendirian, pastinya banyak ruang untuk dihubungi untuk menyalurkan sumbangan. Betul. Ya, bukan sekarang ni bukan masa untuk pergi redah saja. Ya, kita ada pacuan 4 roda, ajak pacuan 4 roda, ajak kawan ramai-ramai pergi. Kalau boleh jangan begitulah, kerana kita berdepan dengan bencana atas bencana. Betul, kita ada sekarang ni dengan situasi pandemik COVID-19 lagi, dengan bencana banjir ni lagi. Jadi kita perlu lebih berhati-hati. Dan sebenarnya dari segi sumbangan ni bukan berbentuk wang tunai sahaja. Barang keperluan harian, bukan saja makanan, pakaian juga diperlukan oleh mangsa-mangsa banjir sekarang ini. Baik, kita juga nak kongsikan kepada anda, okey, untuk anda mengundi Datuk Nicole and David, the only athlete nominated from Asia. Di paparan di kaca TV anda sekarang ini adalah apa itu? Ini boleh undi lah. Boleh mengundi mereka. Sebab beliau merupakan wakil tunggal dari rantau Asia dalam buruan anugerah atlet terunggul sepanjang zaman sukan dunia. Jadi orang awam boleh mengundi lah juara dunia ini sebanyak 8 kali dari Malaysia itu di mana laman sesawangnya? Di www.theworldgames.org/awards/the-world-games-greatest athlete of all time. Itu dia. Cari theworldgames.org sajalah. Lepas tu ia boleh membawa anda kepada artis pula dah. Atlet yang temukannya. Ini satu-satunya atlet dan dari Malaysia pula tu kan. Nak dapat istilah GOAT ini ataupun jolokan GOAT, GOAT, greatest of all time ini bukan calang-calang.
Di Amerika Syarikat ada satu perdebatan tentang siapa dalam sukan bola keranjang. Siapakah GOAT, greatest of all time. Ada yang mengaku dirinya sebagai GOAT dan sebagainya. Ada yang kata GOAT ini biar orang lain yang bagi. Kita tak sepatutnya mahukan jolokan itu. Tapi ini sebab kita sokong Datuk Nicole and David dengan pencapaian ini, kecemerlangannya, sewajarnya rakyat Malaysia mengundi beliau. Undi sekarang sebab nanti 20 hari bulan akan keluar keputusan senarai pendek. Lepas tu nanti dia dah saring nanti 10 Februari nanti baru akan keluar keputusannya. Jadi ayo rakyat Malaysia jalankan tanggungjawab anda dengan undi. Dah tercalon pun dah cukup hebat dia tahu. Ini dunia ni. Syabas Datuk Nicole. Okey, banyak lagi perkara yang kita nak kongsikan dan hari ini highlight kita juga selain daripada banjir, kita nak cerita tentang jalan belopak lah yang kita nak tahu apa cara untuk melunaskan masalah ini. Kan? Dan kenapa di Malaysia ni tak habis-habis dengan jalan belopak? Dah saban tahun, setiap tahun kan kita dengar kes jalan belopak dan ada juga kes-kes terbaru, kes-kes kematian yang melibatkan jalan belopak, melibatkan penunggang motosikal di mana mereka ni basikal pun basikal pun ada, dan kita tak naklah kerana ada setengah kes itu, contohnya menteri-menteri dan orang kenamaan yang terkena, yang terlanggar lopak tu baru tindakan diambil. Kita nak semua rakyat orang kata sama rata lah. Kan? Tapi ada juga yang kata, kalau berlubang ni kita nak ngadu kat siapa? Betul. Tanggungjawab siapa sebenarnya? Itu mungkin juga menjadi persoalan. Dan juga kalau mengadu berapa cepat dia boleh diselesaikan. Betul. Dan adakah bila mengadu itu, bila jalan itu diturap, masalah itu akan kembali semula ataupun jalan tu terus baik? Dia tengok bahan juga kot. Bahan digunakan tu murah ke, mahal ke? Baik. Nanti kita akan bincangkan semuanya selepas ini di MHI. Tapi sebelum itu kita nak kongsikan terlebih dahulu. Ini berkenaan dengan sebuah laporan berkenaan dengan Majlis Pelancaran baru-baru ini yang membabitkan siri buku kanak-kanak berbahasa Melayu. Dan majlis ini telah disempurnakan oleh isteri Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Puan Sri Datin Paduka Hajah Noraini Haji Abdul yang amat berbahagia. Jadi kita boleh saksikan ini majlis pelancaran buku sekarang ni bagaimana kita nak menerapkan suka baca buku tu. Dulu kat sekolah kan ada dia punya segmen, tapi sekarang ni kan bila sekolah dah tutup kita tak tahu bagaimana anak-anak. Betul. Dan bukan calon-calon buku bercakap tentang nilai. Nilai-nilai ketimuran dan sebagainya. Okey, mari kita saksikan. Januari 2021 berlangsungnya Majlis Pelancaran Siri Buku Kanak-kanak Berbahasa Melayu Seri Manja Saleha. Bertempat di Putrajaya, majlis ini disempurnakan oleh isteri Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berbahagia Puan Sri Datin Paduka Hajah Noraini Haji Abdul Rahman. Lebih 4 dekad membabitkan diri dalam pendidikan awal kanak-kanak telah mencetuskan kesedaran bagi penulis dan penerbit buku ini, Datin Raziah Muhammad Daud, mengenai pentingnya bahan bacaan berkualiti dalam bahasa Melayu demi menyemarakkan budaya membaca dalam kalangan kanak-kanak di negara ini. We are sole distributor books from New Zealand for bahasa Inggeris. So when kita gunakan buku-buku ni, ciri-ciri buku ni very simple. 2 perkataan, 3 perkataan, and I know the children can do it because there's a methodology of it. Lepas tu saya terfikir, why not we do in BM? Because rasa-rasanya dalam bahasa Melayu tak berapa banyak. So that's the reason why I started thinking about it. Buku-buku ni banyak berkait kepada my personal experience. Maklumlah dah 40 tahun kan dalam bidang ni. Through my pengalaman with the children, we came out. But the difference in our books would be satu penceritaan, but at the end of each book ada nilai-nilai murni yang kita nak terapkan. Menariknya, Datin Raziah berkolaborasi dengan anak saudaranya, Dizeri Maimunah Mokhtar, yang bertanggungjawab melakal ilustrasi dalam siri buku kanak-kanak Seri Manja Saleha ini. Bila dia buahkan buku ini, dia tahu saya suka melukis. Jadi kata boleh tak tolong. Jadi saya tak pernah buat benda macam ni sebab kita buat architecture bukan buat. So cubalah, memang saya suka melukis. Lakaran pun saya cuba gunakan kita punya pemandangan kan. So memang ikut cerita. Saya cuba keluarkan emosi yang ada dalam cerita itu kan. Dan kelainan, kalau banyak buku western yang cantik-cantik kan. Tapi ini Malaysia punya.
Dalam majlis pelancaran ini, Puan Sri Datin Paduka Hajah Noraini yang dikenali kerana minat dan komitmen beliau terhadap bidang pendidikan turut membaca satu buku daripada siri Sri Manca Saleha yang bertajuk Apakah Bangunan Itu? Itu bangunan apa? Itu bangunan parlimen. Dahulu tular seorang penunggang motosikal terjatuh selepas melanggar lopa air di jalan berkenaan. Kejadian dipercayai berlaku pada jam 1.15 tengah hari ketika mangsa sedang dalam perjalanan menghantar makanan, terlanggar lubang di bahu jalan sebelum hilang kawalan dan terbabas di lorong kiri jalan. Pemuda terbabit disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Susulan kejadian kemalangan kenderaan yang berlaku akibat jalan raya berlubang, saya bersama Encik Ahmad Suhaimi Abdullah selaku pakar pemanduan melakukan tinjauan di beberapa jalan raya di sekitar Petaling Jaya, Selangor. Baik, sekarang ini saya bersama dengan Encik Suhaimi berada di salah sebuah jalan di Petaling Jaya, Selangor ini kerana untuk kami meninjau jalan-jalan yang berlubang di sekitar sini. Dan kami dapati di tempat ini agak berlubang dalam juga ya Cik Suhaimi ya. Dan menurut Cik Suhaimi agak berbahaya di sini. Kerana apa tu Cik Suhaimi? Agak bahaya apabila kenderaan lalu, especially daripada dia punya tayar, dia punya suspension dan sebagainya. Apa yang dikatakan ni bila jalan ni dia pecah-pecah, dia akan tiap-tiap kereta lalu dia akan korek, dia korek, lama-lama dia akan dalam, itu yang membuatkan suspension kita pun rosak, tayar pecah. Kalau bawa lebih laju, kemungkinan menjadi suspension pun boleh patah. Sama juga kalau macam lagi dalam, dia akan impact sampai ke rim. Dari rim kemungkinan jadi bengkok dan kemungkinan dia pecah. Terpulang pada kadar rim apa yang kita pakai jugalah kalau nak dipandangkan. Dan most probably kalau macam kata ada paku ke, ada besi ke dalam, kemungkinan tayar tu pancit. Tapi memandangkan keadaan begini, side wall tayar tu boleh pecah. Jadi tak boleh buat apa dah. Motor dia punya impact lagi lebih pada kenderaan. Pasal kenderaan dia four wheel. Dia masih bergantung kepada tayar belakang dan tayar sebelah kiri atau sebelah kanan bila kita masuk dalam lubang. Tapi motosikal ni dia tak perasan, kemungkinan dia nampak air macam ni, kemungkinan dia nampak lubang ni kecil je. Pom jatuh, kemungkinan tertonggeng pun. Okey, pada pengguna-pengguna jalan raya supaya pandangan kita tu, vision kita bila memandu kena pandang lebih jauh. Lebih jauh kita memandang dari jauh, nampak keadaan sini sudah slow down. Supaya kita akan save banyak. Save nyawa, save kenderaan kita, save bagi orang yang di depan kita juga. Kemungkinan kita dalam bahaya melanggar orang dan sebagainya. Bahaya. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Tidak ada satu hari yang kita tidak menempuh jalan raya tanpa lopak ataupun lubang. Jadi hari ini kita nak faham ni lebih lanjut. Secara asasnya, kenapa lopak berlaku ataupun jalan berlubang di jalan raya Malaysia ini? Kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua. Beliau ialah penyelidik Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia di talian video sekarang ini. Hello, selamat pagi. Doktor, boleh dengar saya? Dengar. Okey, Doktor. Apa khabar? Khabar baik. Doktor, terima kasih banyak sudi bersama dengan kami. Doktor juga terbabit sebagai ahli gabungan dengan MyROS juga ya? Betul. Ya. Okey, soalan asas ni, di Malaysia ni apakah yang menyebabkan berlakunya jalan berlubang, Doktor? Okey, sebab utama jalan berlubang, dia ada dua sebab utama. Satu ialah air, dan satu ialah trafik. Dia start dia bermula daripada air. Bila lubang jalan tu ada lubang kecil tu, air akan serap masuk. Bila dia serap masuk tu, air tu akan masuk ke dalam kita panggil subbase. Subbase ialah lapisan bawah pavement tu.
Okey, bila dia bawa pavement, dia akan melembutkan pavement tu. So bila siang hari suhu naik tu, dia akan resap, dia akan berlonggar. Okey, bila dia ulang-ulang tu, pavement tu, permukaan pavement tu dia akan jadi makin lembut. Bila ada banyak kereta ke ataupun kenderaan berat tu atas jalan tu, dia akan berlubang. Ini adalah sebab yang utama. Okey, itu sebabnya lah. Dan sejauh mana jangka hayat sesuatu jalan ataupun lapisan itu apabila dipengaruhi oleh faktor air dan juga trafik ini? Dia memang ada banyak faktor lah. Faktor yang utama tu ialah material yang kita pakai tu. Sebab bukan sama material yang sama yang kita boleh pakai di semua tempat. Macam pavement dekat highway dengan pavement di jalan raya yang biasa tu, dia memang tak sama. Itu satu. Kedua ialah dia bergantung kepada aliran trafik, jenis kenderaan dan dia punya speed. Jika speed berlainan tu dia punya jangka hayat pun tak sama. Yang satu lagi dia ikut dia punya cuaca lah. Jika musim air tu memang senang tu dia akan rosak. Okey, jadi doktor sebutkan banyak faktor dan lain jalan, lain bahan yang digunakan. Dan kita tahu di Malaysia ni satu kenderaan banyak. Maknanya trafik itu memang bertali arus di kebanyakan jalan di Malaysia kerana bilangan kenderaan yang banyak. Kemudian kita di negara yang hujan itu adalah perkara biasa. Sejauh mana bahan yang kita gunakan di jalan raya di Malaysia ini mampu menahan elemen-elemen ini? Okey, dari segi spesifikasi tu, bahan yang kita guna tu sebenarnya dia tak ada masalah. Tapi dari segi dia punya SOP, sama ada dia ikut SOP atau tidak, itu yang kita tak tahulah. Bila mereka buat tidak dengan ikut SOP tu, memang ada banyak masalah. Seperti saya semalam, saya dekat Proton tu, kilang Proton tu, saya nampak ada lubang tu, saya boleh ingat. Saya rasa kebanyakan pemandu Malaysia tu sampai kita boleh ingat lubang dekat mana. Jika kita selalu guna jalan tu. So saya nampak jalan tu dah tampak. Tapi saya rasa memang bagus. Tapi ini tak akan berkekal. Sebab dia guna cara yang tak sesuai. Dia guna, kita panggil co-patch. Co-patch tu ialah dia macam dia sumbat saja. Dia tak ada. So dia cepatlah. Dia buat cepat sebab SOP tu dia senang dah dia. Dia cepat dia boleh tambah. Tapi berapa lama dia boleh kekal? Kita tak tahu. Biasa dia tak akan kekal lama lah. Ya. Jadi bolehkah kita membuat rumusan bahawa jalan-jalan di Malaysia ni kebanyakannya yang berlopak, berlubang dan selepas ditampal, sebab ada kawasan yang 9 kali ditampal pun masih lagi mengalami situasi sama, maknanya tak ikut SOP? Saya rasa macam tu lah. Sebab bila memanglah jika kita berbanding cold patch dengan hot patch tu, hot patching tu dia mahal. Sebab dia nak panaskan, dia nak lalukan ke benda tu, dia ambil masa panjang. So mungkinlah sebab mungkin mereka nak kata minor repair tu, mereka hanya guna cold patch saja tu. Sebenarnya kita ada satu kita panggil pavement management system. Sistem tu kita akan ambil banyak data area trafik, jenis kenderaan dan cuaca sebagainya tu, kita akan dapat tahulah mana tempat perlu ada upgrade maintain. Sama ada yang sistem tu dia memang adakah dia up to date atau tidak tu, itu pun amat penting. Sistem tu penting sebab dia dapat meningkatkan kita punya pavement punya kualiti. Dan yang penting tu ialah dia dapat menjimatkan kos. Kita bukan kata kita pave secara membabi buta. Kita ikut dia punya sistem tu. Sistem tu amat penting lah. Ya, sistem tu dia dan juga SOP-nya kan. Okey, doktor, sebagai pengguna jalan raya yang saya tidak arif tentang bahan yang digunakan untuk buat jalan. Saya tahu jalan tar, jalan bukan tar, jalan tanah merah. Tadi doktor sebutkan lain jalan lebuh raya bahannya berbeza. Kenapa tidak diguna pakai bahan yang boleh dikatakan sama dengan di lebuh raya untuk jalan-jalan, kerana jalan raya biasa pun trafiknya juga tinggi, banyak kenderaan. Okey, satu masalah ialah dia punya speed limit, kelajuan tu. Lebuh raya tu dia jalan bertaraf tinggi tu, dia tak dapat selalu di maintain tu. So that's why dia punya jalan, dia punya material tu lebih kuat tu. Tapi jika kita nak gunakan bahan yang sama bagi semua jalan di Malaysia tu, amat mahal dan tidak sesuai.
Okey, Tidak sesuai sebab mahal ke ataupun mahal. sebab kos lah? Kos tu. Tapi dari segi jangka masa panjang barangkali tidak perlu banyak maintenance yang perlu dilakukan. Dia satu dia ikut kelajuan. Kedua tu kita tak berhenti di highway. Tapi kita jam dekat jalan. Bila kita jam tu berat kereta tu akan membebankan pavement tu. Tapi dekat highway tak sama. So that's why bila kita memandu di highway tu kita jarang nampak lubang. Betul ke? Sebab memanglah sebab kita ini bayar. Mereka komersial tu mereka ada cost untuk naik taraf tu. So dia memang ada banyak isu yang bukan kita tak dapat buat benda yang sama di jalan-jalan biasa. Okey, baik, banyak cabarannya juga pada masa yang sama. Doktor lebih menjurus kepada penekanan pematuhan SOP dalam pembinaan atau penerapan jalan itu sendiri ya doktor ya. Baik, doktor terima kasih banyak atas perkongsian. Sama-sama. Ya, itu dia Dr. Profesor Mahdia Dr. Lau Teck Hua, penyidik Pusat Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia. Jadi ada SOP-nya, ada spesifikasi dan juga sistem untuk memastikan jalan itu baik dan sesuai untuk dibuat dilaksanakan di jalan tertentu, bukan hanya pukul rata sahaja ya. Jadi ini perkara harus kita perhalusi juga. Okey, tadi kita kongsikan tentang bagaimana kesan kepada kenderaan sekiranya melalui jalan berlubang ataupun berlopak ini. Sekiranya berlaku dan kebelakangan kita dengar banyak kes membabitkan kemalangan dan juga kematian ekoran jalan berlubang ini. Dan dari segi tindakan undang-undang, bagaimana kita sebagai rakyat pengguna jalan raya ini sekiranya merempuh ataupun melewati jalan ini dan kemudian mengundang kemalangan, apa yang kita boleh lakukan? Apa tindakan undang-undang boleh dilakukan kepada pihak mana? Kita ada bingkisan ini, temu bual bersama dengan seorang peguam. Mari kita dengarkan penjelasannya. Agensi-agensi yang bertanggungjawab secara statutory untuk membina, membaiki dan menyelenggara jalan-jalan di Malaysia. Yang pertama, jalan persekutuan, jalan negeri di bawah JKR. Jalan bandaran, jalan kampung di bawah PBT ataupun baja daerah. Manakala lebuh raya betul di bawah tanggungjawab pihak konsesi. Pengguna jalan raya apabila mengalami kerosakan akibat pelanggaran dengan potholes atau kita kata lubang pada jalan raya, pengguna jalan raya mempunyai pilihan untuk terus membuat tuntutan kepada agensi berkenaan tanpa melalui proses mahkamah. Caranya mudah. Yang pertama, apabila berlaku pelanggaran, ambil gambar kerosakan tersebut dengan jelas. Yang kedua, ambil gambar tempat kejadian. Dan seterusnya, ketiga, pergi ke mana-mana balai polis yang terdekat, buat laporan polis. Dalam laporan polis tersebut dengan tepat, dengan secara spesifiknya, nyatakan lokasi kejadian. Apabila selesai buat laporan polis, pergi ke kaunter perkhidmatan agensi berkenaan. Di situ ada borang aduan ataupun borang tuntutan. Isi borang tuntutan atau aduan tersebut dan lampirkan bersama-sama gambar yang diambil dan juga laporan polis. Dan serahkan aduan atau tuntutan tersebut kepada mereka. Dan pihak agensi apabila menerima aduan ataupun tuntutan pengguna jalan raya, mereka akan jalankan siasatan mereka. Dan di akhir siasatan mereka, apabila mereka menemui ataupun mendapati ada kewajaran dalam tuntutan dan aduan tersebut, pihak agensi tersebut akan membuat tawaran pampasan kepada pengguna. Pengguna pula jika tidak bersetuju dengan amount tawaran tersebut, mereka mempunyai pilihan untuk menolak tawaran tersebut dan pergi ke mahkamah membuat tuntutan terhadap agensi tersebut. Dan mahkamah akan tentukan tentang amount ganti rugi.
Di Malaysia, bencana banjir akan berlaku setiap kali tiba musim tengkujuh. Akibatnya, tempat tinggal ditenggelami air, harta benda turut musnah dan ia boleh mengancam nyawa. Awal 2021, negeri Pahang antara negeri yang paling terjejas akibat banjir. Dalam misi bantuan dan menyelamat, seramai 6,000 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia terlibat. Mereka terdiri daripada bahagian udara, laut dan darat. 5 pesawat milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah digunakan dalam menghulurkan bantuan kepada mangsa banjir. Pasukan bomba bahagian udara bertanggungjawab menghantar bekalan makanan dan keperluan asas ke perkampungan yang terputus hubungan seperti di Temeloh dan beberapa daerah lain yang terjejas banjir. Bantuan lain yang diberikan adalah menghantar pesakit ke klinik atau hospital untuk mendapatkan rawatan. Banjir kali ini dikatakan banjir terbesar yang pernah berlaku selepas tahun 2014. Selain banjir, cabaran utama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia pada kali ini adalah memerangi pandemik COVID-19. Boleh kita katakan di sesetengah tempat. Kita ambil contoh Maran, Raub. Ini tidak begitu kritikal dan ekstrim pada tahun 2014. Tapi kali ini dia dianggap sebagai lebih ekstrim daripada 2014. Jadi kita berdoalah semoga keadaan ini akan reda. Sama sekali daripada hujan dan juga paras air sungai. Kalau ianya reda, kita berharap kita boleh fokus pula untuk COVID-19 ini, yang mana angka semakin meningkat. Di Kelantan, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM antara agensi yang sentiasa menghulurkan bantuan kepada mangsa banjir. Peranan APM bukan sahaja memindahkan mangsa ke pusat pemindahan sementara PPS, malah menyediakan kemudahan logistik seperti menghantar bekalan makanan kepada mangsa banjir. Keluasan lokasi banjir menjadi cabaran bagi anggota APM yang memerlukan kenderaan yang sesuai untuk melicinkan misi bantuan seperti bot amfibia. Beberapa hari lalu, anggota APM daerah Kuala Kerai gagal dalam misi menghulurkan bantuan makanan kepada penduduk kampung Pasir Kelang selepas bot mereka dihanyutkan arus deras. Bagaimanapun, 9 Januari lalu, anggota APM dan Persatuan Asnaf Harapan Kuala Kerai berjaya melintasi laluan yang sama bagi menyampaikan bantuan kepada 2 buah keluarga yang masih lagi terkandas. Macam saya cuba sedaya upaya untuk membantu sebab masa 2014 kami memang terseksa lah. Jadi saya mengambil inisiatif untuk membantu masa-masa banjir. Tak mahu terjadi, tak mahu berulang peristiwa 2014. Peristiwa banjir besar pada tahun 2014 sudah tentunya menjadi sejarah hitam yang sukar dilupakan bagi penduduk di Kuala Kerai. Namun, pasukan APM daerah Kuala Kerai sentiasa bersiap siaga dalam menghadapi sebarang situasi yang mungkin berlaku. Itu dia tadi visual yang dapat kita saksikan itu tadi adalah ihsan daripada wartawan Majalah 3 iaitu Christine Lee dan juga Aisyah Husna yang melakukan tinjauan banjir di Pahang dan juga Kelantan. Kalau dapat kita lihat keadaan situasi semasa banjir yang berlaku pada waktu ini. Dan kalau tadi kita dah kongsikan mengenai peniaga yang terjejas akibat banjir, perkongsian pengalaman beliau, dan sekarang kita nak berkongsi pula mengenai pesakit yang memerlukan rawatan ketika banjir. Dan kita akan bersama Puan Salihat Suhaimi yang merupakan mangsa banjir dan pesakit buah pinggang. Kita nak dapatkan sedikit mungkin pengalaman beliau, bagaimana beliau mendapatkan rawatan buah pinggang, rawatan dialisis ketika musim banjir ini. Mungkin dah bersedia di talian sekarang ini? Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Puan. Ya. Okey, baik Puan. Mungkin Puan boleh ceritakan sedikit pengalaman Puan untuk mendapatkan rawatan ketika banjir berlaku. Okey. Saya sebenarnya ini adalah pengalaman pertama saya sebagai pesakit hemodialisis dan juga pengalaman pertama saya banjir lah. Di musibah banjir lah. Jadi pada awal hari Isnin, 4 hari bulan, saya telah diingatkanlah berkenaan kami pesakit-pesakit hemodialisis di pusat dialisis Mukmin telah diingatkan dan diwawasan oleh pengurus pusat dialisis agar berjaga-jaga dan bersiap sedia untuk menghadapi banjir.
suami pesakit dialisis tidak sama sekali dibenarkan untuk rawatan hemodialisis lah. Kerana ia sangat berisiko buat kami. Okey. Jadi ketika pertama kali dilanda banjir, rumah puan dinaiki air, apa perkara pertama yang puan lakukan untuk mendapatkan rawatan ini? Pertamanya saya berpindah lah. Apabila saya tengok selain air menaik, saya dah mula rawatan tahun lepas. Tahun lepas, boleh kata hujan lebat tu memang setiap tahun lah. Dan setiap tahun juga ramai itu aja. Semua tahun ni agak cepat dan di luar jangkaan saya lah. Jadi langkah pertama saya dan anak-anak berpindah lah bersama suami ke rumah mertua. Dari rumah mertua tu kawasan yang tidak banjir lah. Jadi mungkin puan boleh kongsikan sedikit persediaan puan selepas dah tahu bahawa untuk ke pusat hemodialisis itu agak sukar, jadi persediaan puan sendiri. Okey, untuk makluman saya sebenarnya masa bertandas di rumah. Jadi saya tak ada kenderaan lah untuk ke pusat dialisis. Jadi yang pertama saya suami ikhtiar untuk cari kereta untuk ke pusat dialisis lah. Jadi yang hari pertama 6 hari bulan, hari Rabu masa tu air belum melimpah, belum pagi tu air belum melimpah ke jalan lagi. Jadi boleh lagi pergi ke pusat rawatan menaiki kereta sedang lah. Bila habis rawatan 4 jam setengah hari, air dah mula melimpah ke tengah jalan lah. Balik memang air dah naik lah. Kemudian pada hari Jumaat, hari sebelum ni memang saya dah call kawan saya yang ada bot. Saya cakap minta bantuan dia lah. Untuk saya pergi ke pusat dialisis. Cuma dia maklumkan masih kalau bila 4x4 masih lepas lah. Jadi suami ikhtiar untuk pinjam kereta 4x4 daripada saudara. Pagi tu kami pergi ke pusat rawatan seperti biasa. Okey. Dan pagi tu kami tak jangka lah air sedalam tu. Di luar jangkaan kami. Jadi saya memang agak cemas lah. Sebab ini pengalaman pertama saya kan. Baik. Okey, itu dia sedikit pengalaman daripada Puan Salihah Suhaimi. Terima kasih banyak-banyak Puan kerana sudi berkongsi sedikit pengalaman bersama kami di MHI hari ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan kita harapkan semoga urusan Puan Salihah dipermudahkan. Baik, itu dia tadi Puan Salihah Suhaimi, mangsa banjir dan juga pesakit buah pinggang. Dan seterusnya, kita nak bersama dengan Puan Zunaidah Zakaria yang merupakan pengurus pusat dialisis Mukmin di Temerloh. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, baik Puan. Mungkin Puan boleh kongsikan sedikit apa yang perlu dilakukan oleh mangsa banjir ini jika mereka terperangkap dalam kawasan banjir tapi dalam masa yang sama mereka perlu mendapatkan rawasan di pusat hemodialisis. Okey, yang pertama kita akan sentiasa menghubungi pesakit di mana tanggungjawab jururawat di sini sentiasa menghubungi pesakit di mana untuk pesakit itu keluar daripada tempat yang ni lah. Untuk pengandalan masa banjir yang terhalang ni, kita telah mendapat kerjasama daripada Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, di mana pesakit telah ditempatkan di hospital. Di samping itu, pesakit telah juga ditempatkan dan dirujuk di hospital yang berdekatan. Iaitu Hospital Jerantuk, Hospital Raut dan Hospital Jengka. Okey. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan sedikit apa persediaan yang dilakukan. Kerana tahu saban tahun pastinya bencana banjir akan berlaku, persediaan di pusat dialisis itu sendiri bagaimana? Okey, untuk persediaan pesakit kita akan memberikan kit untuk pesakit, sama ada butiran pesakit
dan virus status untuk pesakit sebagai bekalan untuk dia menghadapi kecemasan lah. Okey. Dan pesakit yang terkandas disebabkan banjir, kami akan memberikan nombor telefon jururawat di sini sebagai rujukan untuk pesakit dan waris-waris pesakit. Ini kerana pesakit yang menjalani dialisi tidak boleh melebihi daripada 48 jam dan terdapat banyak risiko pesakit lah kalau pesakit tidak menjalani rawatan dialisis. Jadi kalaulah katakan disebabkan bencana ini pesakit, adakah mereka perlu mendapatkan rawatan seperti biasa ataupun waktu perubahan jadual rawatan itu perlu diubah? Okey, memang terdapat perubahan jadual waktu rawatan pesakit. Untuk rawatan jadual pesakit ini, kita telah mengubah mana pesakit yang boleh datang ketika waktu musibah ini, kita akan ubah kepada shift yang lain daripada shift asal pesakit lah. Okey. Di mana sebelum ini pesakit menjalani sesi pada waktu petang, kita akan ubah pesakit pada rawatan yang lebih awal lah. Contohnya bermula pukul 6.30 pagi, sebab kita dekat sini terdapat 3 shift lah untuk pesakit. Satu rawatan untuk pesakit 12 kerusi sahaja. Baik. Itu dia. Terima kasih Puan. Itu dia Puan Zunaiza Zakaria, pengurus Pusat Dialisis Mukmin Temerloh. Baik, kita tahu bahawa persediaan rapi perlu dilakukan untuk membantu pesakit yang memerlukan rawatan ketika musim banjir, terutama pesakit buah pinggang. Baik, kita nak berehat seketika. Pastikan anda terus bersama kami di MHI kerana selepas ini kita akan bersama Farihat pula. Terima kasih Marsila. Sebelum kita nak berkongsi berkenaan dengan satu program baru, ini program Bual Bicara secara langsung akan dilaksanakan dan menampilkan sisters brothers kita. Satu keluarga ni tapi mereka ini merupakan penyampai radio Cool FM dan program ini akan membincangkan berkenaan dengan topik yang serius, isu semasa dan juga sosial. Tapi sebelum itu kita saksikan terlebih dahulu berkenaan sedikitlah promo berkenaan dengan program Breakfast at 9 PM ini. Di Cool FM kita ada bawa pelbagai isu semasa. Isu-isu tersebut dibawa untuk dipanjangkan lagi. Jadi kita panjangkan ke TV. Seorang selebriti telah pun diberikan komen-komen yang negatif. Kita a bit down and then terlampau macam fikir sangat mungkin. Anda yang berada di laman sosial bertanggungjawab dengan apa yang anda lakukan. Para penyidik melihat daripada aspek psikologi, sosiologi dan kriminogenik. Breakfast at 9 PM and TV7. Itu sedikit promo berkenaan dengan Breakfast at 9 PM. Kita tengok ada Haiza dan Muaz tadi di kaca TV kan. Sekali memang nanti kita akan pakai di kaca TV. Tapi ini kita berbual secara langsung bersama mereka melalui panggilan video. Bersama Haiza dan juga Muaz berada di konti sekarang ini. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Pagi. Okey, kita nak bercakap berkenaan dengan program Bual Bicara secara langsung Breakfast at 9 PM. Ini baru saja minggu lalu kan disiarkan 4 Januari yang lalu hari Isnin. Ini dia katanya topik-topik ini semua serius ni, topik semasa, topik sosial. Mungkin Haiza boleh kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan Breakfast at 9 PM ini. Okey, memang betul kerana Cool FM menyuarakan isu semasa kerana itu pun memang tagline kita, Cool FM suara semasa. Dan apa yang kita bawakan, kalau anda lihat tajuk breakfast tu sendiri, macam sebelum ni Aizah pernah katakan, kenapa breakfast di tengah malam? Betul. Kan? Sebab bersama dengan kami sebenarnya breakfast tu adalah mewakili AG Haiza Muaz. Kami bersiaran di waktu pagi bermula jam 6 pagi sampai 10 pagi di Cool FM. Dan malam pula kita bersiaran di NTV7 atau NTV7. Sebab tu kita gabungkan namanya Breakfast at 9 PM. Bermula jam 9 malam secara langsung setiap hari Isnin. Muaz, katanya topik perbincangan ni adalah lanjutan daripada topik yang dibualkan di Cool FM pada waktu pagi. Jadi baru ke malam. Ya. Betul. Jadi sebab kita semua sudah maklum bahawa dalam perbincangan kita setiap hari Isnin sampai Jumaat ni hanya 1 jam saja. Kadang-kadang ada isu yang memang sonok diperkatakan dan banyak lagi
pelbagai sudut yang kita tak sempat nak cover. Jadi sebab tu kita bawakan di kaca TV. Dan ini juga maklumat daripada pendengar-pendengar Cool FM yang ingin lihat kalaulah korang bertiga, AJ, Haizal dan juga Muaz berada di TV membawakan topik-topik yang korang bincangkan ni kan lebih seronok. Jadi apa yang kami lihat pada hari Senin yang lalu, kita dapat melihat dari sudut yang berbeza. Maksudnya apa yang kami bincangkan di radio ini kita luaskan dalam skop yang kita tak bincangkan kat radio. Jadi anda akan dapat dua perkara yang berbeza tapi mengenai isu yang sama. Ya. Tapi pemilihan topik bagaimana? Pemilihan isunya bagaimana? Okey. Kalau pemilihan topik selalunya kita akan relate dengan isu semasa, apa yang menjadi, yang selalunya apa yang dekat dengan pendengar-pendengar, apa yang dekat dengan rakyat Malaysia sendiri kan. Contohnya kalau sebelum ni kita bawa isu cyberbully ya. Bully cyber memang kita tahu kebanyakannya lah sekarang ini melalui benda tu, tak kira lah anda selebriti ke, anda orang biasa ke, anda berisiko untuk dibuli. Jadi kalau kita buat topik tu macam Muaz kata tadi dekat Cool FM 1 jam, kita tambah lagi 30 minit dekat TV. So anda boleh dengar dan anda boleh lihat di situ. So topik-topik tu dipilih merangkumi dalam seminggu itu, kita akan cari the best of the best lah kiranya. Okey, Haizal dan juga Muaz, mungkin bila kita kata lanjutan ini pastinya akan lebih mendalamkan perbincangannya. Sedikit keunikan mungkin anda boleh kongsikan kepada penonton, dan mungkin hari ini juga nanti episod kedua akan disiarkan. Boleh kalian sama-sama untuk memberitahu penonton apa yang perlu mereka apa yang membuatkan mereka perlu tonton program Breakfast at 9 PM ini. Okey, jadi keunikan yang kita ada ni memang sesuatu yang berbeza lah daripada semua yang pernah lihat. Mungkin isu-isu semasa ni kadang-kadang ada yang kita tak bincangkan secara menyeluruh. Dan penekanan yang dibuat oleh Cool FM ini adalah memberi peluang kepada pendengar-pendengar kita untuk bersuara, untuk memberitahu apa yang mereka rasa mengenai sesuatu topik. Jadi sebab itu saya rasa ini adalah sebahagian daripada anda. Cool FM adalah anda, dan kolaborasi bersama dengan NTV7 ni juga menjadikan kita punya skop tu lebih meluas. Kita harapkan capaian kita ni dapat dilihat dan juga didengar di seluruh Malaysia. Hostnya seluruh dunia juga. Hostnya siapa nanti? Apa dia? Barisan hostnya? Hostnya bersama AJ, Haizal dan juga Muaz. Maknanya mereka akan bersama dengan kami bertiga ni lah, insyaAllah. Sekali lagi hari ini kita akan teruskan lagi untuk episod yang kedua. Bermula 9 malam, ya, Breakfast at 9 PM di NTV7. Baik, terima kasih Haizal dan juga Muaz. Kita doakan program ini dapat mencapai objektif yang sebenar, membincangkan isu yang diperkatakan dan mendapatkan jalan penyelesaian juga. Baik. Terima kasih. Okey, selamat bertugas kembali. Sahabat-sahabat di sana. Selamat bertugas kembali Haizal dan juga Muaz. Itu dia sedikit. Jangan lupa jam 9 malam di NTV7 Breakfast at 9 PM bersama dengan AG, Haizal dan juga Muaz. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan ini sebuah kumpulan. Berbagai baju ni ada hitam putih, langsung baju tidur ke tu? Hai. Baik, kita dengan Flow 88 selepas ini di MHI. Cik Dun, Flow 88. So lagi? Dah bangun? Alhamdulillah. Saya comel tu baju tidur kan? Itulah, saya nak sinchan kan. Dia ada kisah dia. Ada kisah kenapa? Kenapa baju tidur? Ada Malam kisah kandungan kenapa bini. dia pakai baju tidur. Tidur luar ke? Sebab tidur luar. Dia balik dan bini dia tak bagi tidur dalam. Tidur luar, pagi ni call time pagi. Terus tak sempat tukar baju lah. Itulah. Kisahnya. Okey, Flow 88. Tajuk lagu tadi? Cikadun. Cikadun. Ini kalau dengar macam lebih kurang melodinya macam hutang. Ya, betul. Cerita sikit. Okey, Eric cerita. Eric. Okey, lagu Cikadun ni ada kolaborasi bersama dengan agensi yang tidak ada kebangsaan. Sebab kita orang Flow 88 dilantik menjadi ikon yang tidak ada kebangsaan. Jadi pihak ADK minta kami come out with something macam hutang untuk kami memberi lagu bermesej pasal dadah ni supaya dekat dengan kanak-kanak dan remaja. Remaja belia lah. Maknanya mesej yang disampaikan tu cukuplah, tapi cukup menghiburkan. Sambil-sambil kita dengar lagu menghibur, ada juga mesej yang disampaikan. Dia sama macam hutang lah. Sebab hutang kan isu dia berat. Tapi kita sampai santai. Sama juga dengan Cikadun. Tentang isu tentang penyalahgunaan dadah, tapi disampaikan juga dapat santai. Cikadun tu benda. Cikadun tu Dia macam nama kartun punya juga. Siapa nak cakap? Dia cakap cincin.
Tapi Eric dia ada satu kata-kata untuk lagu Cikadun ni. Apa? Apa dia? Pasal penyalahgunaan dadah. Pas lagi. Ha? Okey. Apa dia, Eric? Ada. Kita memilih Cikadun ni. Kita nak serahkan ke orang kata interpretasi dan kreativiti kepada masyarakat. Kan? Sebab kita nak buktikan yang tanpa dadah tak ada kaitan dengan muzik. Tapi dengan muzik kita boleh menyampai kesedaran untuk dadah. Betul lah ini. Betul lah ini. Undilah saya untuk Ketua Pemuda. Okey, Eric, lagu ni hasil ciptaan siapa dan bagaimana kita nak sampaikan mesej tu? Mesej ni berat pasal dadah tapi nak disampaikan dengan cara yang sebegini. Komposer dia Acoy, kita punya first gitaris hari ni tak dapat datang sebab dia ada masalah keluarga sikit. Tayar pecah. Apa soalan tadi? Tak fokus. Baju dia melampaui batas baju dia ni. Itulah lain kali pakai baju sama macam geng-geng lain. Lagu ni. Ini namanya fashion di luar kotak. Out of the box. Saya suka. Tapi dia atas kotak. Atas kotak. Patut dalam. Macam mana? Acoy yang penulis lirik dan juga komposer lagu ni, yang produce lagu ni Pak Heri Khalifa. Okey, jadi kita dapatlah nak tanya penulis lirik ni macam mana dapat idea nak menghasilkan lagu ni. Dia secara masa yang singkat juga dia siapkan lagu ni sebab pihak ADK minta dia minta deadline yang agak cepat. So dia pun come out dengan idea yang sangat-sangat orang cakap laju lah. Kita respect dengan dia. Cop, tadi kan soalan tak terjawab. Apa dia? Sinchan sedia diam. Okey. Cikadun tu apa? Tajuk. Cikadun. Itu yang dijawab tadi tu. Kita serahkan kepada kreativiti masyarakat untuk orang interpret apa itu Cikadun. Apa? Dia tak ada maksud. Macam Google lah. Tak ada maksud kan? Apa pula? Maknanya kita pilih tajuk yang catchy. Yang orang kita tanya. Senang boleh ingat lah. Kalau kita letak dadah, straight sangat. So kalau kata Cikadun tu orang tanya apa So Cikadun tu tak ada maksud? tak ada maksud. Apa-apa je kita boleh interpretasikan. Kita serahkan interpretasi orang lah. Sebab netizen masyarakat orang kreatif tau. Kalau kita waktu Cikadun tu release, kalau tengok komen YouTube, Twitter, diorang gunakan Cikadun tu sebagai akronim kepada nama-nama jenis dadah. Saya suka reaksi dia. Dia macam apa korang cakap? Cakaplah nak cakap apa, cakaplah. Reaksi dia macam itulah. Dengan cerita sebab pandemik ni, PKP ni, ada antara anda semua, ada yang berlakon ke semua? Semua ke? Semua berlakon. Semua berlakon. Macam mana boleh beralih arah ni? Dia sebab Eric Eric punya pengalaman dia bawa. So kita dah tahu siapa kat sini. Dia berkongsi lah. Dia pun mengajar kita orang macam mana nak berlakon depan kamera. Betul. Sebab yang paling keras dulu Akram. Agak paling lah. Paling ramai. Ini lagi lah dialog. Banyak take kau. Ya. Aku sebab mudah terhibur. Sebab berlakon dengan Ropi. So okey, pengalaman kalian berlakon bagaimana? Macam Eric. Best lah sebab kita first time berlakon sebab sebelum ni kita more to music punya scene. So bila dapat peluang untuk berlakon dengan bandmate pecah kepala. Kita tak boleh layan. Kadang-kadang saya dalam scene tu tengok kasut dia dah gelap. Dia daripada kaki sampai hujung rambut. Maknanya tak boleh berlakon sekali lah semuanya. Dia kena seorang-seorang. Berapa take paling banyak? Dia lah. Dia kalau gelap Scene apa? Banyak. Dialog panjang. Dialog panjang. Tengah-tengah tu alah saya lupa. Terpaksa buat balik. Saya lost. Tapi sekarang tu dulu mula-mula. Tapi sekarang saya suka Wah, dah macam 20 tahun berlakon situasi je. So saya boleh ad lib. Wah. Sila bagi satu situasi. Janganlah. Nanti saya upload kat IG. Okey. Jadi lepas ni ada perancangan nak berlakon lagi ke ataupun nak keluar dengan single baru ke? Single baru ada. Kita orang akan keluarkan album juga. So untuk dalam bidang lakonan kita orang akan keluarkan Super Tele. Bulan berapa, Rik? Dalam bulan 3. Dalam bulan 3. Okey. Asyik single je, biar berdua. Kita keluar album kan? Album. Maksudnya bila berdua tu kakak lain lah. InsyaAllah tahun ni juga. Eric saja tu, dia saja tu. InsyaAllah saya pun single je biar berdua. InsyaAllah tahun ni saya baru lepas bertunang. So dalam tahun ni juga saya akan adakan majlis. InsyaAllah kalau tak ada halangan macam PKP ke apa ke. Ambil. Seorang tunang, seorang kahwin, seorang nak kahwin lagi. Eric dah kahwin, ada girlfriend, aku ialah single. Patut dia yang paling banyak cakap sekali sebab dia single rupanya. Dia paling gatal. Tadi tu FM pun dia try tak? FM. FM? Aku daripada kecil lah. Aku
Aku dengan dia kecil sama dulu. Ni tidur ke tak tidur ni? Tidur. Okey. Tidur dulu. Okey, perancangan kalian lah untuk 2021 ni kan. Semoga kita orang kekal relevan, kekal diterima dengan masyarakat dan semoga karya kita orang diterima ramai. Okey. Fariha, bukan kita berdua je lah kat sini. Ada seorang abang kita dekat sana, hujung sana tu. Ada soalan ke nak tanya? Tak, saya baru Google maksud cikadun ni. Cikadun apa dia? Cikadun apa? Tolonglah kat saya kalau tak tahu saya tak boleh tidur. Tak tanya kan? Ini dalam bahasa Inggeris tau. Maksud cikadun dalam bahasa Inggerisnya the meaning of cikadun in language. Mana tak ada bahasa juga. Nampak? Siapa punya idea ni cikadun? Tak tanyalah udah geng selayang Batu Cave ni. Budak Batu Cave ni. Tak serius tu. Kalau saya tak tahu maksud tu tidur tak boleh tau. Dari tadi saya tertanya apa maksud cikadun. Rupa-rupanya tak ada maksud. Patut pun. Terserah. Maksud saja tak nak kongsi ataupun ini kali pertama lah live dan eksklusif di MHI maksud cikadun. Mana ada dia memang tak ada kita orang tajuk. memang letak terserah kepada orang nak letak dia apa dia dadah ke dia itu ke dia ini ke. Dia pen tepi. Alah. Dia tak nak bagi tahu lah. Senyum je. Tak ada mic. Diam je dari tadi. Ini masih merah dia jadi. Ya, selamat pengantin baru. Dia ni paling diam. Saya lah paling pemalu sini. Oh ya, saya nampak reaksi tu. Itulah kan, dia yang paling diam sekali, senyap Baik, sekali. cikadun sekalian. Cikadun ni baru nak warm up tapi tak apalah, kita tak cukup masa. Kita doakan. Kita doakan yang terbaik untuk kalian. Terima kasih. Ini pastinya membawa mesej yang sangat berat, tetapi inilah dia untuk membantu bagaimana anti dadah ni kan. Ya, betul. Dan Bangsakan tanggungjawab anda sebagai duta, ikon. InsyaAllah. Hari berjaya. Semoga dipermudahkan untuk tahun ini. Amin insyaAllah. Dan semoga cepat-cepatlah naik ke jenjang pelamin insyaAllah. Dan doakan juga kami untuk final AJL nanti semua. Oh ya. Semoga berjaya dan kita dah sampai penghujungnya. Ini okey. Ini okey tak? Bila kata lagu AJL ni kita nak bagi peluang untuk buat rehearsal sikitlah untuk AJL. Belanja lagu hutang sikit. Okey, kita sampai sini, kita tutup tirai, jumpa lagi esok. Selalu, assalamualaikum. Bye. Silakan. Takkan dia main kau.